Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf sebab takut orang nak lalu dah ni. Nak tengok muka ustazah. Sini ada ni. Tak apa Ustaz, tak apa, kita faham. Moci-moci kalau lengah boleh belunjuk, kalau muak lah. Kita tak apa, kita faham. Okey. Okey, sementara kita nak tunggu tenang, kita selawat dulu, boleh tak? Okey, are you ready? Oh, kelah orang marah. You faham lah. Dah faham tak saya cakap dari tadi? Kena cakap orang putih ke cakap Ganu ni? Oh, Ganu. Okey. Kita mula dulu selawat supaya keadaan tenang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat deh, ramai-ramai deh, boleh? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kuat lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina. Fahtafat minhul budur. Misla husnika ma ra'ayna. Qattu ya wajha sururi. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta idhir wa ghari. Anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Ramai-ramai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini, ibu-ibu, moci-moci, muslimat sekalian, Allah pilih kita. Allah ya barik, Allah yang maha mengaturkan. Allah ya qadir, ya muqtadir. Allah yang maha berkehendak dan maha menentukan.
Allah berkehendakkan kita pada saat ini berada di taman syurganya yang sementara di bumi. Mudah-mudahan Allah juga akan memilih kita semua untuk berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman syurga, maka singgah. Sahabat rasa pelik, ada ke taman syurga di atas muka bumi Allah? Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah jawab, "Hilaquz zikri," iaitu halaqah, bulatan, pertemuan zikir, ataupun yang kita fahami majlis ilmu. Allahu Akbar. Para muslimat, para wanita, ibu-ibu sekalian, ada di kalangan kita ni orang kampung. Kita memang orang kampung, saya pun orang kampung. Kita orang biasa-biasa je, kerja pun biasa-biasa je. Ada di kalangan kita orang miskin, ada orang kaya ada. Ada orang tu mari pun orang dok perasan, dok mari pun orang dok perasan. Maksudnya kita ni bukan siapa-siapa. Bahkan memang Nabi sebut dalam khutbah yang terakhir. Khutbah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, Nabi kata, di kalangan kamu semua ini sama sahaja di sisi Allah. Di sisi manusia mungkin ada beza. Kalau orang kaya, orang nampak lain sikit. Orang berilmu mungkin orang pandang lain sikit. Ustaz, ustazah, ahli ulama, pemimpin, memang dari sudut zahirnya di kalangan manusia ni kita nampak ada perbezaan. Tapi Nabi kata dalam khutbah yang terakhir, kamu ini sama sahaja di sisi Allah kecuali. Nabi sebut sama, tak ada beza sedikit pun kecuali dua golongan sahaja. Jadi kita tak tahu dua golongan itu ada tak dalam dewan kita hari ni, dalam majlis ilmu kita hari ni. Mudah-mudahan kalau adalah dua golongan ini, maka rahmat Allah pun turun kepada kita semua. Barakah ada dua golongan ini dalam majlis ini. Subhanallah. Mungkin orang buat kita tak pandang, nampak macam mokcik, muka keruk. Apa mokcik ni tak berapa senyum, muka ketak je. Tapi kita tak tahu, mungkin dia pada pandangan Allah orang yang mulia. Kita nampak pakai baju lusuh, kita nampak baju kelah lawa, oh ni dia ni siapa ni? Tapi mungkin di sisi Allah, Allah tak pandang pun dia. Malaikat tak pandang pun. Sebab itu saya nak mula mukadimah, kita kena ada nekat untuk dipandang oleh Allah, dipandang oleh malaikat, supaya akhirnya bila kita mati, roh kita diangkat ke langit bersama dengan roh orang-orang yang soleh. Bila kita jumpa dengan roh orang-orang yang soleh, masa itu kita akan bahagia berada di alam barzah. Kita akan jumpa para nabi, orang yang soleh, alim ulama, para wali Allah. Allahu Akbar. Saya mula mukadimah lagu ni supaya kita semua jangan rasa rendah dirilah dengan diri kita. Allah tak pernah pandang kita rendah diri ke, Allah tak pernah pandang hina siapa-siapa. Bahkan kemuliaan yang ada pada manusia pun Allah tak pandang, sebab Allah juga yang beri. Kalau mulia sebab comel ke, mulia sebab ilmu ke, mulia sebab kaya ke, semua itu datangnya daripada Allah yang hakim, yang maha bijak, widya bijak. Allah yang alim beri dia ilmu, sebab tu dia ada ilmu. Allah yang ghani, yang mughni, yang maha kaya dan memberi kekayaan, yang beri dia jadi orang kaya. Allah yang razak, yang bagi dia ramah anak dan sebagainya. Sebab itu Allah tak heran dengan apa yang kita miliki. Tapi Nabi sebut, sama kamu semua kecuali dua golongan. Iaitu yang pertama Nabi sebut, mereka yang paling takwanya di sisi Allah. Lepas tu yang kedua Nabi sebut, iaitu orang yang banyak beramal soleh. Masya Allah. Jadi waktu kita nak kerja, kadang hidup kita sehari-hari pagi sampai petang, daripada bangun tidur sampai tidur mula, hidup kita sama je hari-hari. Bangun pagi, celek kerja, lepas mandi, nak makan benda lah. Dah makan kau, golek-golek, buat kerja sikit, tengah hari nak makan benda lah pula. Lepas tu petang nak minum benda lah. Lepas tu malam nak makan benda pula ni. Lepas tu nak tidur ni, malam ni nak tengok cerita benda. Lepas tu belum tidur, tengah-tengah tu duk tengok telefon. Kita takut hidup kita rasa macam comel dah.
Tapi bila mati besok, baru sedar bahawasanya bekalan paling utama untuk jumpa Allah tak cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kamu, bekalan yang paling utama, sebaik-baik bekal adalah bekalan takwa. Allahu akbar. Nanti kita kupas sikit apa itu takwa. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, siapa pun kita, dari mana pun kita, walaupun kita ni jangan pandang rendah siapa-siapa, jangan rasa kita mulia. Contohlah kita pakai hari ni tudung labuh sikit, kita bodoh tengok orang tu, bapa ni tudung sikat, jangan mikir gitu. Kita hari ni baru bulan ni pakai stokeng, lepas dia tugak duduk tengok kaki orang je, duduk nampak kaki orang je. Dia masa 20 tahun duduk akan stokeng, dia dah ingat. Maksudnya bila kita jadi baik, jangan sampai hati kita jadi jahat. Sebab kita dah berubah jadi baik, kita nampak orang lain tak baik. Sebab itu bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, siapakah lelaki ataupun perempuan, siapakah orang yang baik wahai Sayyidatina Aisyah? Sayyidatina Aisyah sebut, orang yang baik itu dia tidak merasakan dirinya baik. Dia tak rasa diri dia baik. Lepas tu siapakah orang yang jahat, siapakah orang yang tidak baik wahai Aisyah? Orang yang tidak baik itu orang yang merasakan dirinya baik. Jadi kita ni mudah-mudahan bukanlah memiliki sifat yang rasa diri kita baik dan melihat orang lain tak baik. Tapi kita rasa bila kita nampak je orang, walaupun orang tu pada zahir kita nampak tak berapa comel, tapi kita nampak comel juga. Maksudnya bukanlah kata wak teruk sangat ni kita nampak comel juga. Siapa tak pakai baju benda pun, oh comel. Kita nampak orang tu, subhanallah, yang kita nampak mungkinlah dia belum sempurna aurat, tapi mungkin dia rajin bangun malam. Mungkin dia lagi sabar dengan tok laki dia. Aku yang pakai gini pun bukan sabar sangat dengan suami, dengan tok laki. Maksudnya setiap orang ada kebaikan masing-masing. Kalau nak cari buruk memang nampak je lah pada mata kita ni buruk. Tetapi dengan kita bersangka baik, sebenarnya kita sedang mendidik hati kita jadi baik, dan kita mendoakan orang tu supaya jadi baik. Lengah dak duduk cacang tu, lengah dak. Dah apa, hebat ngak orang Ganu dengar ceramah berdiri ya. Terbaik, Masya Allah, mangap macam ni kan. Memanglah dewan ni agak sepik, kemudian tak apa, insya-Allah. Lepas tu saya nak tanya, peluh tak? Ada yang dah, saya peluh rasa. Dah apa? Pakai bedak berada dah tadi, cair belakalah bedak kita ni. Tak apa, nanti nak ambil selfie dah lagi, nak tepek mula. Tapi saya nak sebut, insya-Allah setiap keringat air peluh yang menitik pada saat ini akan jadi saksi di hadapan Allah kelak. Sesungguhnya peluh yang menitik ini menitik di majlis ilmu-Mu ya Allah. Menitik sebagai tanda dan bukti kita cintakan Allah, cintakan Rasulullah, cintakan majlis ilmu, cintakan agama ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi memang kalau nak ikut peluh tu, kita pun nak ngipah lah. Bukan saya peli ni, buat ngipah-ngipah lah. Kita kalau boleh nak ngipah tu. Tapi tak apa nak ngipah-ngipah ataupun kita menikmati panas. Sebab kita ni jarang panas, banyak sejuk. Rumah berdaun kipas. Orang luar ni tak faham ni saya cakap ni. Tapi ni buat dengar orang luar ni banyak ni. Berdaun maksudnya kipas kuat. Ada ekor. Lepas tu kalau boleh kita masuk kereta tu, kereta panas kejap. Panas weh kereta kuat sikit ekor. Tambah panas sikit. Masuk dalam kereta. Daripada masuk kereta nak pergi ke tempat tu, pergi jamu ke gimana, nak cepat-cepat cari tempat teduh. Lepas tu balik rumah, buka kipas, lepas tu tidur semula. Gitulah hidup kita. Kita memang hidup di dunia, kita nak selesa. Nak selesa, nak lari daripada tempat tak selesa ke selesa. Nak lari daripada lapar ke kenyang. Nak lari daripada ngantuk ke tidur. Nak lari daripada penat ke rehat. Betul tak? Tetapi kita tak sedar, kita tak buat persiapan untuk dapat rehat, kenyang, suka, sejuk bila di alam barzah. Sebab tu ada orang yang tak kisah hidup dalam keadaan sepik. Dia kisah susah sikit ni, dia dengar ngajar tak apa sepik-sepik gini.
Sebab nanti kita akan dilapangkan Allah lepas mati. Tak apalah hidup kita ni banyak sedih nangis. Sebab apa Nabi pernah bersabda, orang yang banyak ketawa di dunia, dia akan banyak menangis di akhirat. Barang siapa yang banyak menangis di dunia, maka dia akan banyak ketawa di akhirat. Siapa yang banyak ketawa di dunia, banyak menangis di akhirat. Terbaliklah maksudnya. Jadi dah apa sekali-sekala kita susah gini, niat matilah saat susah, saat sepik, saat panas, saat peluh ni. Mudah-mudahan kita akan sejuk dalam kubur. Kita akan sejuk bila di padang mahsyar kelak, di bawah naungan Allah di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nabi. Pernah satu hari sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana nak bagi salam kepadamu ya Rasulullah." Sebab sahabat Nabi duduk depan Nabi. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Senang. Tetapi bagaimana untuk kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengajarkan selawat yang kita baca dalam tahiyat. Dan Nabi kata itulah sebaik-baik selawat. Ada waktu kita nak selawat banyak, kita mungkin pilih waktu pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad contoh. Tapi ada waktunya kita nak cari, nak sebut sebaik-baik selawat, bacalah waktu penuh tu. Subhanallah. Saya nak mula dengan cerita. Sebelum nak cerita, saya nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur dan kepada pengerusi majlis Kaedah. Saya tak tahu nama penuh Kaedah tu tadi, tetapi Kaedah merupakan AJK Muslimat kawasan Marang, kemudian peringkat negeri Terengganu. Maksudnya pimpinan muslimat kita lah. Dan saya tahu, saya difahamkan di kalangan kita ada beberapa pimpinan muslimat yang lain. Saya minta maaf sebab tak kenal. Dan ustaz tadi pun menguruskan, menganjurkan. Lama dah ni dia mesej. Dah berapa bulan dah, daripada awal tahun lagi duduk pujuk ustazah, kalau balik Ganu jangan lupa. Setiap bulan muncul mesej ustaz ni, balik Ganu jangan lupa. Saya jadi trauma. Saya jadi doktor ustaz ni. Kalau balik Ganu kena royak ke dia ni. Wak lain pun banyak buat besar, ada masjid tu masjid ni. Jadi bila kita balik, masa bukan panjang sangat. Jadi kita pun terpaksa untuk pilih yang tertentu. Bukan nak milih kasih, kita tak kenal siapa-siapa. Ada mesej, ustazah milih masjid mana nak pergi. Ustazah milih nak pergi kawasan mana. Saya tak tahu pun dengan siapa saya berurusan. Tapi kita percaya itu adalah dengan izin Allah. Dan saya sangat gembira dan bahagia saya boleh jumpa orang Marang hari ni. Allahu Akbar. Betul tak Marang? Dah suka dah jumpa saya? Suka. Masya Allah. Comel-comel orang Marang ni. Baru saya tahu kalau siapa nak cari orang comel, kena cari orang Marang. Aduh, subhanallah. Tak ada arah tu kalau kena puji comel ke. Balik lagi duduk depan cermin. Makcik tu kata kembang. Kembang sikit tak apa, jangan sampai cari sudah. Okey, jadi saya nak mula dulu dengan tanya khabar, boleh? Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah. Ni mari ni tok laki marah dak ni? Tok laki tahu minta izin. Dah ya makan kenyang dah lah ni. Jangan mari majlis ilmu balah dengan tok laki. InsyaAllah, alhamdulillah. Mungkin tok laki kata gih, molek lah. Dengar molek. Balik nanti kita ceramah dia mula dah. Jadi bila saya tanya apa khabar ni, tengok wak belakang dulu, ya Allah, kat tangan sikit. Oh, macam artis lah jumpa peminat. Oh, gitu. Tak ada lah, bukan saya main-main, saya gurak. Okay, korang kata perasan lah ustazah ni. Okey, bila saya tanya apa khabar, kita jawab lagu ni. Boleh ikut saya tak? Kita buat, ya? Buat apa? Oh, isi tu. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Cik Noh. Alhamdulillah. Kita beri laluan kepada
isteri Tok Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang, Cik Ngoh kita. Masya Allah. Bila isteri Tok Guru Haji Hadi mari, rasa macam ketul lutut dah saya. Rasa Cik Ngoh jemput. Kita pun bila isteri Tok Guru mari dah, kita pun rasa macam sayu. Masya Allah. Allahu Akbar. Cik Ngoh nanti saya salah dah. Masya Allah. Cik Ngoh rajin mari rumah saya. Masa arwah ayah ada dulu, acak juga Cik Ngoh mari. Sebab bila ada program, ada ceramah, Tok Guru mari Kapur Batu Nang, biasa mari rumah saya, mari makan. Masya Allah, Allah Akbar. Terima kasih Cik Ngoh sudi mari. Dah saya dah tahu dah nak ceramah benda. Aduh lah. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, nak ambil lalu dah. Jadi kita start mula dah. Saya anggap Cik Ngoh macam mak saya. Masya Allah, subhanallah. Kita start mula. Kita nak tanya apa khabar tadi. Orang puan kena semangat jawab. Nak jawab semangat tu, kita kadang-kadang kalau kita nak puji orang kan, kita ada ekspresi body language. Bahasa ganung kita body language. Bahasa badan. Kan kalau orang puji, kalau kita puji orang kan, kita puji tu sungguh mesti nampak muka pun macam puji. Contoh kita kata, comel teh. Tapi kalau kata gini, comel, orang pun confused, puji ke marah. Bila kita nak cakap terima kasih ke orang pun, kalau kita rasa macam suka sangat, makasih banyaklah dengan muka, dengan suara. Tapi kalau makasih lah, kata nak marah ke benda. Pentingnya body language ataupun bahasa badan. Jadi bila saya tanya apa khabar tu, jawab dengan semangat, tunjuk kita ni memang sihat, memang bahagia, memang gembira. Tapi saya nak minta ikut cara saya, boleh? Okey, boleh ni percubaan dulu, latihan dulu sebelum betul-betul. Bila saya tanya apa khabar semua, kita jawab gini, ikut saya. Alhamdulillah. Ikut belaka, wajib ikut belaka. Sudah dah lah wajib ustazah. Dalam bab fiqh mana wajib ni? Alhamdulillah. Cinta Allah. Akak dua-dua tangan saya pegang telefon ni. Telefon pun dah. Mikrofon. Okey, akak tinggi. Cinta Allah. Cinta Rasulullah. Dia buat sebelah tangan juga. Dua-dua. Kita pegang mic ni makcik. Suka makcik, comel. Okey, cinta Rasulullah. Cinta Al-Quran. Bahagia. Buat love. Lagu ni. Saya memang jangkakan dah. Memang banyakkan tak jadi. Dia jadi gini lah. Dah jadi. Tangan kerah belaka. Mana jadi. Urut pun tak jadi dah tu. Jadi kita buat love besar. Buat gini. Bahagia. Masya Allah, subhanallah. Okey. Jadi bila saya tanya ni percubaan, kita buat dulu ya sama-sama. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Masya Allah, subhanallah, tepuk tu. Dia jadi macam budak tadika. Dia memang gitu kot orang gandung. Jadi suka hati, suka gitu. Itu baru percubaan ni, baru betul-betul ni. Okey, duduk tegak, tarik nafas. Mangat ni, kita ada buat rakaman ni. Mana ustazah tadi ya? Kita nak pusing ni ya. Ustazah awak jaga mungkin ada kat belakang ke kat mana ke. Okey, tak apa. Saya ni nak pusing lah. Nanti kejap saya nak pusing benda ni. Ada ustazah? Okey. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Takut duduk nafas lah. Takut lupa nak nafas. Ni Ustazah Atikah ni dengan Ustazah Hawa ni, mana-mana dia iring saya, dia bantu saya, rakan seperjuangan. Masya Allah. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Wahai para muslimah solehah sekalian, sabar dulu. Bila saya tanya apa khabar baru buat.
Oh dia macam gitu. Buat tenang, buat tenang. Wahai para muslimah salihah sekalian, isteri salihah, perhiasan terindah dunia, insya-Allah bakal bidadari, ketua bidadari di syurga Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Rasa bahagia tak? Ada awak saya tanya bahagia tak? Bahagia. Dia duk ingat lagi apa tak disalah buat tu. Masya Allah. Bila kita buat dalam pergerakan begitu, tiba-tiba kita duk ingat masalah kejap. Betul tak? Sebab kadang masa saya ceramah ni, saya tengok ada orang yang koya, saya rasa dah ni mikir masalah. Pagi tadi dia ada balah kot dengan lelaki dia. Mula-mula tengok ustazah lepas tu tengok dua ustazah. Lepas tu tak nampak dah ustazah. Rupanya nera. Rupanya yang mari nak tengok ustazah je. Nak tengok sama tak dalam YouTube. Lagu tu. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah para muslimat sekalian. Kalaulah hidup kita tak ada benda-benda. Satu hari Allah uji, harta pun hilang, ahli keluarga pun tak sayang, kawan pun jauh dari kita. Tapi kalau kita ada Allah dalam hati kita, ada Rasulullah, kita sayang Rasulullah, dan kita ada Al-Quran bersama kita, kita baca Al-Quran, kita baca terjemahan, lepas tu kita baca kisah-kisah dalam Al-Quran, itulah sumber bahagia yang paling utama. Tapi kalau kita ada semua, ada suami handsome, ada suami ada harta kaya, ada rumah besar, ada kereta besar, ada anak ramah, kita ada semualah. Tapi kalau dalam hati kita tak ada cinta kepada Allah, tak ada cinta kepada Rasulullah, tak ada sayang kepada Al-Quran, maka hidup kita sebenarnya bukan bahagia tapi menderita. Jiwa kita sebenarnya terseksa. Sebab itu semua orang boleh rasa bahagia. Sebab bahagia tu sebenarnya percuma. Sebab apa kata percuma? Bahagia tu mahal, tapi boleh dapat dengan percuma. Dengan mana kita rasa sayang dan cinta pada Allah. Macam mana nak ukur kita cinta pada Allah? Kita taat semua perintah Allah, kita tinggal semua larangan Allah. Tu maksud cinta pada Allah. Samalah macam kita kata saya sayang ke mak ayah. Jadi bila sayang ke mak ayah, buktinya apa? Kita buat apa yang mak ayah suruh dan kita tinggal apa yang mak ayah tak suka. Contohlah, mak ni tak suka kalau kita ni jawab. Lepas tu kita mak cakap sikit, kita jawab. Lepas tu mak tanya, sayang tak ke mak? Sayang. Lepas tu buat apa jawab lagi? Lepas tu jawab lagi. Lepas tu jawab lagi. Akhirnya perkataan sayang tu tak ada nilai. Sebab apa? Perbuatan itu yang jadi bukti sayang ke tak ke mak. Kita kadang-kadang jawab dengan mak, jawab dengan ayah, jawab dengan orang, okey jawab sama makhluk. Tapi yang paling bahaya ialah bila kita jawab dengan Allah. Tu bahasa Ganu tu faham lah tu. Menjawab lain, jawab lain. Betul tak? Beri jawapan lain, menjawab soalan lain. Tapi kalau jawab, bahasa Ganu makalah dia banyak tasdik, dia banyak syadah, dia banyak takkid. Makang tu sebenarnya dah lebih dah tu, ada G belakang tu. Tapi dia makang macam K ada dua. Tapi kelah jawab lain, jawab lain. Jawab semua. Maksudnya jawab dalam keadaan macam nak beri alasan dan tak setuju dengan apa yang mak kata. Jadi kadang-kadang kita tak sedar kita jawab dengan Allah. Memang tak jawab mulut tak jawab. Mulut tak kata aku tak setujulah ya Allah, apa ni tak setujulah peraturanmu ya Allah, tak setujulah dengan apa Nabi pesan, tak setujulah larangan, mulut tak sebut. Tetapi perbuatan kita menunjukkan kita ni macam tak berapa setuju dengan peraturan Allah terhadap kita. Kalaulah tukang buat mesin basuh, dia yang buat mesin basuh tu, kalau mesin basuh tu rosak, siapa yang paling tahu nak beki mesin basuh? Waktu tukang buat tu lah. Tiba-tiba panggil tukang masuk lah pula. Panggil tukang masuk, tolong tengok mesin basuh. Mana reti? Saya kalau bak masuk baru reti.
Tapi bab masa basuh dah erti, kena cari tukang dia juga. Jadi kita ni siapa yang buat kita? Allah yang buat kita. Allah yang Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid. Allah yang maha memiliki ilmu, kebijaksanaan, kecerdasan. Allah yang musawwir, yang maha kreatif, ciptakan kita dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Mocik-mocik sekalian, kita nampak semut jalan, kita nampak burung terbang, kita nampak lalat, kita nampak ni, kalau musim hujan ni ada katak ah. Oh, kita panggil katak ah. Ke panggil frog. Oh. Okey, bunyi katak. Bunyi katak daun bunyi ya. Bunyi mana? Lama dah ada bunyi katak ah. Ke mampu dak? Bukan mampu, maksudnya zaman saya kecil bunyi sama. Orang panggil katak puru ke buat bunyi kuat. Wong wong wong. Zaman Nabi Sulaiman, sampai Nabi Sulaiman boleh tafsirkan zikir katak. Bahkan di sana ada hadis Nabi menceritakan tentang zikir katak. Kita ni dengar bunyi gitu je lah. Tetapi sebenarnya, subhanallah, makhluk selain daripada manusia ni selalu berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Tanpa henti. Waktu kita nampak lekeh tu. Tetapi makhluk yang paling kurang memuji Allah ialah manusia. Makhluk yang paling kurang puji Allah, yang paling banyak protes dengan Allah, yang paling banyak kufur dengan nikmat Allah adalah manusia. Sebab itu dalam Al-Quran sampai Allah sebut sangat sedikit. Wa qalilun, sangat sikit. Sikit ni amat sikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Allahu Akbar. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, satu hari langit berkata kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk hempap manusia. Lalu Allah bertanya, kenapa wahai langit? Lalu langit berkata, kerana aku melihat mereka, manusia ini, mereka makan nikmat-Mu ya Allah, tetapi mereka tidak mensyukurimu ya Allah. Kemudian laut pula berkata, kita ni tak jauh dari laut ni. Laut pula berkata, ya Allah, izinkan aku tenggelamkan manusia ini. Kemudian Allah bertanya, kenapa wahai laut? Kerana mereka makan nikmat-Mu. Banyak nikmat kita. Allahu Akbar. Bukan nikmat ni makan je tak? Kita tahu. Nikmat mata 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dah ni. Kalau saya minta kad ni anak kad anak saudara. Masya Allah, aku belaka anak saudara pun. Contohlah kan, saya suruh pejam mata kejam. Saya ni contoh je. Lepas tu saya minta kad jalan ni turun ni dalam keadaan mata tutup. Agak-agak kad rasa kad boleh tak nak sampai ke belakang ni? Tak boleh. Lepas tu bila kita pejam mata jadi gelap lah. Lepas gelap kita rasa sesak nafas. Lepas tu kita rasa jalan gagah. Allahu Akbar. Tapi kita tak sedar selama ni Allah dah bagi 50 tahun, 60 tahun nikmat nampak muka sendiri. Muka suami, muka anak-anak. Nikmat tengok Al-Quran, nikmat tengok alam ni. Tapi sejauh mana kita syukur dengan nikmat mata? Macam mana ustazah nak syukur dengan nikmat mata? Kena ucap Alhamdulillah ya Allah bagi nikmat mata. Cara nak syukur, sentiasa melihat Al-Quran contohnya. Tapi hari ni kita banyak tengok telefon daripada tengok Al-Quran. Kita tengok keindahan Allah lalu puji Allah. Kita tengok laut Allah ya Khaliq yang ciptakan laut, hebatnya ya Allah. Ada orang nampak laut, dia nampak sedapnya mandi. Ada orang nampak laut, oh ikan ni, musim ikan ni. Ni secang dak sutong ni. Ada orang nampak laut, dia nampak petroleum. Ada orang nampak laut, dia nampak sapah. Banyak sapah kotor ni. Tapi ada orang nampak laut, dia terus nampak kehebatan Allah. Sampai setiap kali dia tengok, dia boleh nitik air mata. Allahu Akbar, hebatnya Allah. Buat laut, tak pernah, tidak ada bertepi, tak tahulah mana hujung dia. Dan dalam laut itu tak ada manusia lagi boleh pergi sampai betul-betul dasar laut. Tak ada lagi manusia boleh pergi betul-betul dasar laut. Waktu kita nampak dalam TV National Geographic tu kan, waktu kita nampak tu, waktu nampak macam ada tanah tu, itu bukan dasar lagi. Hari ni saintis cuba nak pergi dasar betul-betul. Dia pasanglah oksigen ni biar cukup, down.
Lagi dalam, lagi gelap sampai dok nampak benda, akhirnya mereka tak berani nak pergi ke dasar lebih dalam lagi. Dok tahu hidupan apa ada dalam tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Nak sebut seluruh makhluk sentiasa memuji Allah. Yang paling kurang memuji Allah adalah manusia. Kemudian Nabi sambung lagi hadis tu, Nabi kata, lalu gunung ganang pula berkata, ya Allah, izinkan kami untuk hempak manusia. Kenapa wahai gunung ganang? Kerana mereka makan nikmat-Mu ya Allah, tapi mereka sangat kurang bersyukur taat kepadamu ya Allah. Lalu Allah pun berfirman, Allah kata, wahai semula makhluk-makhluk yang besar yang rasa nak marah ke kita ni, sekiranya kamu menciptakan manusia, kamu juga akan mencintai mereka. Maksudnya Allah nak kata, Allah sayang pada kita, Allah ciptakan kita. Masya Allah. Senyap tu debar senyap tu dia sedar budak-budak tak apa, kita faham. Jangan terkejut. Dang dak tu kalau nak sambut tu. Dang kena ready dah bawah tu. Okey. Dewan ni akan hancur. Marang ni akan hancur. Rumah kita akan hancur. Bumi akan hancur bila berlaku kiamat. Semua makhluk yang puji Allah, bukit, bukau, gunung, ganang, lautan, semua akan hancur lebur belaka. Tetapi hanya satu makhluk yang Allah akan bangkitkan semula di padang mahsyar. Siapa? Manusia. Makhluk yang paling kurang bersyukur, paling kurang taat, yang paling kurang nak berterima kasih pada Allah. Sebab itu, dari satu sudut kita kena faham, manusia adalah makhluk Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Start daripada alam roh, dan dikatakan kita sebelum masuk rahim mak kita dah duduk di alam roh lebih kurang 40 tahun. Dah duduk di alam roh ketika itu kita sangat taat pada Allah. Kita memuji Allah. Ketika alam roh kita adalah hamba Allah yang sangat baik. Lepas tu masuk dalam perut mak kita, ditiupkan dalam rahim. Bila duduk dalam rahim kita molek lagi, kita comel lagi, Masya Allah. Kemudian kita berpindah pula ke alam dunia. Lepas alam dunia kita berpindah pula ke alam barzah. Lepas alam barzah kita pindah pula alam akhirat. Lepas alam akhirat kita akan masuk ke alam syurga ataupun neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu manusia ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk hidup kekal selama-lamanya. Sebab kita tahu syurga dan neraka khalidina fiha, kekal selama-lamanya, selama-lama di dalamnya. Allahu Akbar. Sebab itu kalau orang yang faham konsep ni, dia tak lama sangat nak sedih, nak nangis tentang kematian suami ke, kematian anak ke. Sebab kita faham, dia cuma pindah alam je. Bukan tak boleh jumpa dah, akan jumpa semula. Kalaulah dua-dua mati husnul khatimah, jumpa di alam roh, di alam barzah. Roh-roh orang yang baik akan dinaikkan ke langit bersama dengan orang-orang soleh. Kemudian akan bersama pula di padang mahsyar bawah naungan Allah. Ni roh-roh orang yang baik. Sebab itu dia pergi dulu je, lepas ni kita jumpa semula. Cuma yang saya nak sebut, bila keluar daripada perut ibu, kita ni pun keluar ke alam dunia yang sangat indah ni. Ramai yang sesat, dok ingat tempat asal dia. Ramai yang sesat, dok ingat sebenarnya nak pergi mana sebenarnya. Tempat nak tuju mana? Tempat nak tuju adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya marah adalah orang mari jumpa saya. Dia kata, Ustazah, saya nak jumpa juga Gana pun. Dia mari dari jauh. Saya tak sebutlah daripada mana. Tapi jauh lah dia mari. Perjalanan nak mari tempat Ngajum Mareng. Ngajum Mareng dekat mana dah? Masjid Gontok Nasib. Saya ni ada muka sama saya nampak ni. Kat Masjid Gontok Nasib pun dia mari. Lepas tu dekat stadium pun dia mari. Dekat UMT pun mari. Dekat malam tadi pun mari. Saya pun jadi susah hati. Kan cakap benda sama kan? Jadi kena mikir benda lain. Tak apalah, insya-Allah dah. Terima kasihlah duduk ikut. Sebab sementara ada kat Terengganu dah. Masya-Allah. Adalah hamba Allah tu mari jauh, 2 jam perjalanan. Maksudnya duduk kawasan jauh. Saya tahu bila dia sebut Ustazah saya mari dari sini ni. Sebab saya nak jumpa Ustazah. Saya harap Ustazah boleh dengar masalah saya sekejap. Lepas tu dia cerita secara ringkas lah. Secara ringkas. Nangis-nangis orang puang kan. Nangis-nangis, bapa Ustazah Allah buat saya gini. Bapa Ustazah saya ni gini. Tak cukup baik ke? Saya dah korban tu, saya dah korban ni, macam-macam lah.
saya jadi mangsa tu gini-gini. Biasalah macam-macam cerita lah. Kalau nak cerita banyak cerita, saya bukan nak cerita tu. Tapi saya nak sebut, saya ngadap banyak aduan masalah rumah tangga, masalah hidup. Sebab dulu saya kerja pondek rumah tangga. Sampai ni pun orang cari. Orang sanggup nak bayar saya. Ustazah, kalaulah 1 jam Ustazah letak berapa ribu pun saya sanggup. Kalaulah mahal sangat nak jumpa Ustazah, setengah jam Ustazah letak je berapa harga saya nak bayar. Kadang orang-orang kaya, orang-orang ada nama, orang ada kenamaan, orang ada kedudukan dalam masyarakat, orang politik, contoh gitulah. Ada masalah rumah tangga. Tapi setakat ni saya nak khabar terus terang. Saya memang tak jumpa dah siapa-siapa. Walaupun orang tu dia khabar, dia sebut nama dia sekian-sekian, orang besar sangat pun, saya kata minta maaf sangat. Sebab apa, kalaulah saya menyantuni seorang-seorang, masa saya sepatutnya saya rasa lebih baik saya bagi masa saya untuk masyarakat awam, untuk ummah, untuk lebih luas. Jadi saya kata kalau nak dengarlah jalan penyelesaian, boleh ikuti ceramah-ceramah. Kalau mikir nak senang, boleh ya. Hari ni satu hari dengar masalah orang je. Temu janji sejam berapa, 2 jam berapa, betul tak? Tetapi masa dan tenaga kita akan rugi, sedangkan kita insya-Allah diperlukan untuk lebih ramai, moga ramai lagi dapat manfaat. Bila orang nak jumpa saya gitu, saya kata minta maaf, saya bukan sombong. Tapi saya ada urusan lain lagi insya-Allah. Cuma yang saya boleh sebut, mudah-mudahan Allah ya Qawi beri kekuatan pada puan. Mudah-mudahan Allah ya Fatah beri jalan keluar. Tak apa, boleh ya minum. Boleh, wi. Tak apa. Alah, no. Siang dia tak baik. Air tu tak sedap. Dia faham, dia budak-budak, dia reti. Tak apa kak, siang dia sebab dia nampak. Tak apa kak, sungguh saya minum dah adik. Saya memang style yang manis, kadang-kadang mari ketar tengah ceramah mari lapor sebab cakap mangap. Okey, dah reti nak cakap dak mangap. Jadi pesen gitu. Lepas tu saya nak sebut gini. Wahai para wanita sekalian, wahai para muslimah sekalian, semua orang ada masalah belaka. Semua orang ada ujian masing-masing. Ini janji Allah. Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menciptakan, allazi khalaqal mauta, sesungguhnya kami menciptakan mati dan hidup adalah sebagai ujian bagi kamu. Untuk siapa? Untuk kenal pasti. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amal soleh? Kemudian saya tanyalah kak tu semalam. Kak, semayang kak macam mana? Macam mana dengan kehidupan kak? Ustazah, kak kalau semayang je nangis. Ustazah, kak sekian-sekian. Kak dah banyak dah. Orang suruh sedekah supaya selesai masalah. Banyak sabar, tahan. Lepas tu dengan suami macam mana? Kak tetap taat pada dia. Walaupun dia buat macam ni. Saya kata, subhanallah kak. Alhamdulillah, saya ucap tahniah. Tahniah pada kak. Apa pula tahniah ustazah? Saya cerita masalah saya, ustazah ucap tahniah. Sebab apa? Allah akan uji kita semua. Yang Allah nak tengok hasil daripada ujian. Kalau hasil daripada ujian kak makin dekat dengan Allah, alhamdulillah. Hasil daripada ujian kak jadi banyak sedekah, alhamdulillah. Hasil daripada ujian akak ni bangun malam boleh nangis, alhamdulillah. Sebab ada orang hidup bahagia, kaya raya, bila semayang nak nangis payah. Bangun malam bila doa payah. Rupanya bila kita dalam ujian, kita mudah nak menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ada orang jumpa saya, ustazah sedaplah jadi macam ustazah. Apa sedap jadi macam saya? Yalah, orang sayang ustazah ramah. Tidak tahu ramah gak orang beci. Tidak tahu. Sungguh. Ramah gak orang beci. Ramai orang mak ustazah. Tidak tahu ramah gak orang hina. Dia kata, ustazah, seronoklah ustazah banyak ilmu gini-gini. Saya nak khabar gini. Air mineral pun dia suka gak. Tak apa. Ustazah minum sikit lah. Tak apa kak. Ini anak ke cucu? Anak. Dia ikut mak dia lah tu. Subhanallah. Mak dia kan ceria, anak pun ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Dah apa, dah lama dah kita ni. Lebih kurang setengah jam lagi. Tajuk kita Sri Kandi Muslimah.
Sedikan di rumah. Dah ustazah, mana ni pasal tajuk ni? Gaib belaka, insya-Allah jangan bimbang. Penceramah ya pandai. Bila ujung tu you buat kesimpulan berkaitan tajuk. Lagu tu. Tapi saya nak kita faham beberapa perkara. Benda yang saya sebut benda yang berkaitan dengan hidup kita. Ramai orang dia nak jadi macam orang lain. Dia kejap nampak orang nego, oh sedaplah nego. Dia nampak orang ngajar, oh sedap jadi orang ngajar. Dia nampak orang pergi ke laut, oh sedaplah jadi orang ke laut. Dia nampak orang tu nak jadi orang tu, nak ada orang ni. Orang gini kita bimbang akan menderita seumur hidup. Sebab apa Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmat ke atasmu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur dengan nikmatku, azabku amat pedih. Ada saya jumpa cleaner, tukang cuci, tukang bersih. Dia jadi cleaner. Lepas tu saya pun biasalah, saya suka cakap dengan cleaner-cleaner ni. Bila saya jumpa, saya kata, Kak apa khabar? Baik. Kita pun lah RM5 ke RM10. Kita jangan khabar sedekah. Kita khabar lah ni saya belanja makan. Orang kalau sebut belanja makan, dia suka. Kalau sebut sedekah, dia pun rasa saya tak susah pun. Orang kan ada ego sikit. Maksudnya janganlah kita pun nak suruh dia suka terima, betul kan? Lepas tu saya kata, gana kerja Kak, Alhamdulillah. Suka jadi cleaner. Suka jadi cleaner. Bapa Kak suka jadi cleaner? Sukalah bersih-bersih apa semua ni. Sebab apa? Kan Nabi kata an-nazafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Dan memang kena sabar nak jadi tukang cuci ni. Kan kita mok, orang pijak mula, mok lagi. Orang pijak mula, mok lagi. Kalau Kak dok mok, Kak Igi kena marah. Saya jumpa cleaner masjid lagi suka hati. Oh, mak cik sukalah jadi cleaner masjid. Bila jadi cleaner masjid ni lah, mak cik semayang mesti awal waktu. Oh, sungguh. Lepas tu mak cik memudahkan orang nak buat ibadah. Biarlah kadang-kadang orang mari masjid ni buat kotor apa tak apa. Mak cik tahu mak cik jaga rumah Allah. Allahu Akbar. Ini orang yang bersyukur. Biarlah dia jadi kerja yang nampak kotor, gaji walaupun nampak rendah, tapi dia syukur, dia bahagia. Saya jumpa orang kerja jaga. Adalah jaga sekolah anak saya. Saya tanya, cik, gaji berapa ah? Memang mulut lembek sikit, wahai tanya benda-benda gitu. Cik, gaji berapa? Boleh saya tahu tak? Gaji dalam 1,000, tolak-tolak lebih kurang 900 lebih. Saya pun mulut lembek lagi tanya, cik nikah tak lagi? Tak lagi ustazah. Tak nikah lagi, umur berapa? Muda lagi, tak 40 lagi dia kata. Oh, maksudnya dekat 40, lebih kurang lah. Lepas tu saya kata, cukup tak dengan gaji tu sehari hidup? Ustazah, Alhamdulillah cukup. Dan saya syukur sangat jadi jaga. Cik suka jadi jaga? Ya. Walaupun ada kawan-kawan ajak jadi kerja lain, buat gaji lebih. Tapi, ni saya jaga budak-budak sekolah ni. Saya jaga keselamatan ni. Lepas tu saya jaga pula tempat belajar gini. InsyaAllah ada pahala untuk saya. Saya tak belajar macam budak-budak tu. Saya tak ngapak Quran macam budak-budak tu. Tapi saya jaga keselamatan. Mudah-mudahan saya dapat sikitlah bahagia. Ini orang yang bersyukur walaupun keadaan dia kerja dia bukan comel sangat. Lepas tu dia khabar ke saya. Ni kisah benar ni, bukan reka-reka. Ustazah, saya jaga mak saya sebab tu saya tak nikah lagi. Umur mak saya dekat 80. Saya tak tahu kalau saya nikah ada tak orang puan buat sanggup nak jaga mak saya sama dengan saya. Sebab orang puan zaman sekarang bukan senang. Banyaknya mata duitang dia tu gitu. Tak apalah tu pendapat dia. Jadi saya tak tahu ada tak orang sanggup hidup susah dengan saya. Memang ada orang nak kenang saya, dia kan begitulah. Ada orang nak saya. Tapi saya fikirkan mak saya. Tapi ustazah, Alhamdulillah berkat saya jaga mak ni. Saya jaga mak gaji 900. Kalau fikir logik memang tak cukup. Saya bayar motor, dia tunjuk motor 300 lebih tu ustazah motor. Saya tak ada kereta, motor je. Kemudian rumah saya sewa, tak mampu nak beli. Rumah sewa 300 lebih. Tinggal 300 ustazah, cuba bayar. Situlah makan, situlah minum, situlah air, situlah nak bayar elektrik, situlah nak bayar air. Kalau fikir logik, tak logik cukup. Betul tak? Tapi dia kata ustazah, tiap bulan cukup Allah beri rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Bukannya 300 tu cukup, memang 300 tak cukup. Nak tahan sebulan tak cukup. Tetapi rezeki yang tak disangka-sangka semua ada, tak pernah putus. Dan saya yakin sebab saya jaga mak saya.
Sekali-sekala saya bawa mak saya pergi jalan. Oh, saya kata, kelas cik bawa mak pergi jalan. Umur 80 lebih. Bukan jauh Ustazah. Bawa pergi keluar rumah, depan-depan rumah tu lah. Saya kata, kelakar juga cik. Yelah Ustazah, dia tak boleh jalan dah. Saya kena akak dia, saya kena piping dia, saya kena dukung dia. Dia dapat keluar jumpa nampak luar ni pun okey dah. Kalau nak jalan jauh lagi, dia pun tak larat. Tapi saya rasa saya boleh suap mak saya. Tengah hari kerja saya ni, saya boleh pergi kejap, balik suap, makan mak saya, mandi, tukar pamper apa semua. Itulah nikmat hidup saya. Allahu Akbar. Sebab itu kadang-kadang kita jumpa pelik. Ada orang yang bahagia dengan hidup dia, tetapi dengan cara dia cari redha mak ayah, cari redha Allah, cari redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hidup dia kita nampak macam serba kekurangan, mocik-mocik sekalian. Kita nampak ada semua ni, mungkin sebenarnya hati kita belum betul-betul bahagia. Sebab kita letak bahagia tu pada apa? Pada harta, pada suami, pada anak. Bila anak membahagiakan kita baru bahagia. Bila anak wak kecil hati hilang bahagia. Suami bahagiakan kita bahagia. Suami wak kecil hati hilang bahagia. Rupanya bahagia kita letak pada makhluk. Bukan kata tak boleh. Tetapi jangan sampai kita jadi kufur dengan nikmat Allah. Suami buat kecil hati berapa hari je, banyak lagi hari wak dia kita gembira. Tapi sebab adalah berapa hari wak kita sakit hati, seolahnya kita tak pernah bahagia dengan dia. Na'udzubillahi min zalik. Sebab bahaya orang puang ni. Saya kan kalau orang puang main ngadu masalah, ayat bombastik semua. Ustazah, 30 tahun saya berkahwin dengan suami saya Ustazah. Daripada awal kahwin sampai sekarang, saya sentiasa diuji oleh Allah daripada suami saya. Tak berhenti-henti saya diuji. Saya kata, puan, jangan sampai kita kufur dengan nikmat Allah. Takkan sepanjang perkahwinan tak ada saat yang suami ni buat perangai molek sikit. Takkan tak ada sedikit pun kebaikan suami. Sampai puan bagi gambaran 30 tahun kahwin, semua menderita belaka. Saya akan tanya, rumah puan ada sofa tak? Ada Ustazah. Ada almari tak? Ada. Dapur ada tak? Mesin basuh? Ada. Siapa beli? Suami. Dah tu? Allahu Akbar. Pernah tak pergi jalan mana-mana? Jangan sebab ada sedikit ujian hari ni, kita menafikan kebaikan suami. Sebab apa saya sebut gini? Saya teringat hadis Nabi SAW. Bila Nabi pulang daripada Isra' Mi'raj, Nabi berhenti di hadapan para muslimat, para wanita. Sesungguhnya aku diberi gambaran ketika Isra' Mi'raj, gambaran penghuni syurga. Dan aku melihat ramainya di kalangan al-fuqara wal masakin. Dan aku diperlihatkan gambaran neraka. Dan aku melihat ramainya di kalangan kamu, wahai para muslimat sekalian. Kemudian para wanita tanya, ya Rasulullah, kenapa? Yang pertama, kamu menyakiti hati suami kamu dengan lidah kamu. Yang kedua, kerana kaum wanita kurangnya mensyukuri pemberian suami. Kurang bersyukur. Sebab kurang bersyukur bukannya sebab kita tak boleh, tapi sebab kita nak lebih. Bukan kita tak boleh. Kalau isteri, contoh isteri yang kurang bersyukur lagu ni lah. Suami balik, bang, balik tangan kosong je ke? Tak apalah, esok kita belilah, okey lah. Esok suami pun bawa balik lah goreng pisang. Bang, goreng pisang je ke? Dok kan tak ada jual airnya. Yelah, esok kita beli airnya lah. Esok tu lelaki bawa balik pula goreng pisang dengan airnya. Bang, goreng pisang lagi ke? Tak ada pedok ke pedok? Main goreng pisang dah, air ni pedok lah pula. Kalau lagu ni lah, memang tak bahagia lah hidup. Menderita lah seumur hidup. Tapi kalau suami balik tangan kosong pun, kalau isteri ni yang bersyukur, alhamdulillah awak selamat, saya bimbang hujan lebat, guruh detu datang. Bimbang, syukurlah awak selamat, alhamdulillah minum air. Bila bersyukur, Allah tengok kita bersyukur sentiasa. Esok Allah buka hati, suami bawa balik. Ni gelang sutir ke awak ni? Oh, gelang lalu. Gelang mah lalu, Masya Allah. Sebab itu kan formula. Kalau kita, contohlah saya buat gini. Telefon ni Kak. Kak mana ni adik ni Kak? Kak ada telefon tak? Ada telefon. Canggih tak telefon Kak? Canggih. Biasa je. Telefon saya canggih ni. Dah lah canggih sangat, canggih sikit lah. Saya nak beri hadiah ke Kak? Ambil lah. Tapi lakonan bukan betul-betul.
Oh, dia ambil tok dalam beg lalu berat. Kak, saya beri hadiah ni. Ambil lah, buat-buat, berlakon. Terima kasih, Masya Allah. Dah ambil tu tau. Saya buka pula beg. We kunci kereta pula. Kak, ambil kereta ni. Alhamdulillah. Lepas tu, we kunci rumah pula, Kak. Kak nak cakap dia? Alhamdulillah. We PT pula 1,000. Apa dia? Oh, banyak dah, tak dah. Kak, mari mulakat telefon saya. Aduh, minta saya. Allahu Akbar. Nak sebutnya, sebab apa Kak ucap terima kasih tadi? Alhamdulillah, terima kasih. Tambah lagi. Nak sebutnya, bila kita jadi hamba Allah yang bersyukur, dapat kecil ke, dapat sikit ke, dapat banyak ke, Alhamdulillah, Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Syukur, Alhamdulillah. Sikit ke banyak ke, Alhamdulillah Allah tambah. Alhamdulillah Allah tambah. Alhamdulillah Allah tambah. Dan kita dengan Allah, kita tak pernah cukup. Kita tak akan sapa, ya Allah cukuplah, banyak dah ni ya Allah. Kita tak akan cakap. Dengan manusia memang kita akan cakap, sebab kita ada terhutang budi. Kita rasa bimbang, biar betul Ustazah ni. Dan manusia ada batasannya dalam pemberian. Tetapi Allah dalam pemberiannya tak ada batas. Allah yang memiliki segala-galanya, tak ada batas kalau Allah nak beri. Rupanya baru kita sedar. Sebab apa yang kita minta dengan Allah kita tak dapat? Sebab kita kurang syukur kepada Allah. Sebab apa? Kita banyak merungut. Kita banyak fokus benda-benda yang kita tak suka. Saya susah hati dah tengok lama diri tu. Macam mana? Ke kita gila? Wak duduk lama, gila pula diri. Sungguh ni. Ya Allah Kak, sejam setengah, dekat sejam lebih dah kat diri tu. Allahu Akbar, Masya Allah, gana ni. Kita gila lah pula. Ni ada kosong lagi depan ni Kak. Bagi laluan Kak, marilah. Tak boleh, kita kan, subhanallah. Antara sifat Nabi kan Allah sebut dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman di antara sifat yang mulia Nabi SAW, telah sampai kepada kamu seorang Nabi di kalangan kamu sendiri yang rasa teramat berat hatinya merasakan kesusahan kamu, keperitan kamu. Jadi kita ni sebab sayang ni, saudara kita ni duduk diri sejam dah, tolong bagi laluan. Kita tak mahu ada kawan kita diri gini. Masya Allah, adik ni boleh duduk mocik-mocik. Saya tengok ada mocik-mocik. Ada pula yang bergilir. Sebab ada kanak-kanak dia gagah sikit. Saya nampak ada orang berusia, tolong duduk, tolong. Ni mak-mak kita ni. Saya tak boleh, saya rasa siang. Buat belakang tu, Masya Allah. Mari. Ni depan ni pun boleh lagi kosong. Depan ni bagi laluan Kak, mocik. Memang nak abidah tapi tak apa. Ni kasih sayang kita sesama Islam. Okey. Sebelum masuk tajuk ceramah kita, saya nak sudahkan dengan satu kefahaman yang kita kena faham. Pasal kita semua nak jadi macam orang lain. Hari ni, saat ni, tolong bersyukur dengan apa yang Allah cipta. Pertama, ya Allah, syukur kau ciptakan aku macam ni, wajah macam ni, tubuh badan macam ni. Syukur kita lahir daripada ibu sekian. Syukur sebab jadi anak kepada ayah sekian. Jangan menyesal sedikit pun. Syukur Allah temukan kita dengan suami kita sekarang. Dan tolong syukur dengan anak-anak yang Allah kita beri. Allah beri ke kita. Walaupun anak tu ada buat nyakit hati kita. Sebab dengan kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat, Allah akan ubah keliling. Rupanya selama ni bapa tak berubah kehidupan kita. Sebab kita sendiri tak berubah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang kedua, saya nak sebut gini lah, nak sedar hati. Tapi jadi, kalau mikir gini jadi. Saya cara kaunseling orang, saya cuba ubah cara berfikir. Ubah cara berfikir, bukan ubah hidup. Nak ubah hidup payah. Ubah cara berfikir dulu. Dengan ubah cara berfikir, automatik yang tengah menderita jadi bahagia lalu. Saya kata gini, insya Allah puan, kita kena yakin bersangka baik dengan Allah.
Sebab Allah bila menetapkan sesuatu dengan kasih sayangnya, Allah tak pernah nak menzalimi kita. Allah tak pernah nak menyakiti kita. Allah sayang kita. Apa yang Allah takdirkan sekarang sebab Allah nak bagi kita syurganya. Tetapi dengan jalan cerita macam cerita sekarang, cerita suami gini, anak gini, jiran gini, adik-beradik gini, sampailah bila mati besok, bila diangkat di padang mahsyar besok, kita akan berterima kasih pada Allah. Syukur ya Allah sebab beri aku suami yang malah dulu. Syukur ya Allah engkau uji aku dengan anak sekian-sekian. Sebab masa tu barulah kita nampak betapa banyaknya pahala yang kita kumpulkan daripada sabar kita dunia dahulu. Sebab itu di antara kumpulan paling ramai di dalam syurga adalah di kalangan as-sabirin. Dan ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Kak jalan Kak. Saya tengok ada orang nak lalu. Bagi laluan sekejap. Ya kena gini, saya kena berhenti dulu, bagi laluan sekejap, bagi laluan. Okey, lalu. Sebab dia nak lalu tapi ya segang. Bagi laluan sekejap, lepas tu mari duduk. Ni ada banyak lagi ni. Boleh duduk 10 orang lagi. Bagi laluan sekejap akak. Akak yang depan tu kena lalu. Akak depan kena jalan. Akak tudung hitam, akak tudung purple, akak tudung kelabu, semua kena jalan belaka. Jangan berhenti. Jangan berhenti gigi Kak. Kalau Kak berhenti situ, ia tak jadi. Kak kena jalan straight sampai duduk depan ni. Okey, sebab ada yang belakang tu nak. Okey, jalan lagi. Kak jangan berhenti lagi. Kak sini. Kalau Kak berhenti, dia jadi orang belakang sekat. Subhanallah, Allahu Akbar. Kasih sayang sesama muslimah, sesama Islam, bagi laluan. Sampai sejam lebih dah duduk cacang. Berdiri. Masya Allah, Allahu Akbar. Buat belakang, okey, belakang tu. Okey, dengar tak suara saya? Dengar? Okey, babai. Nak balik dah ke? Tunggu jap. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Kak, okey tak Kak? Tak apalah, ya Allah, tak apalah pula. Okey. Okey, saya dah tengok dah lah belah kanan, kau dah siang. Okey, subhanallah. Satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya yang mencukupkan pahala tanpa hisab adalah pahala sabar. Sesungguhnya dicukupkan pahala sabar tanpa hisab, bighairi hisab. Pahala sabar adalah satu pahala yang bila nak dicatat oleh para malaikat tanpa batasan. Tak boleh nak diukur. Lalu para malaikat menulis pahala sabar itu sepanjang kita sabar. Berapa tahun sabar? 40 tahun, 20 tahun. Ustazah, saya sabar dengan suami saya 30 tahun. Subhanallah, mokcik 30 tahun mokcik menghimpun pahala sabar. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, syukurlah. Rupanya yang Allah uji melalui suami tu, Allah nak beri jalan ke syurga. Kalau nak tunggu amal soleh kurang sangat. Nak tunggu semayang kurang. Solat sunat kurang, sedekah kurang, puasa kurang, bangun malam kurang. Tapi rupanya sebab Allah nak juga kita masuk syurganya. Sekuat mana kita nak masuk syurga Allah, Allah lebih kuat nak masukkan kita ke dalam syurganya. Lalu Allah beri jalan apa? Melalui ujian demi ujian. Satu lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu. Bila? Dunia dulu. Salam ini akan diterima apabila firman Allah ni dia bermula dengan ayat yang sebelum tu. Apabila masuk orang-orang yang sabar ke dalam syurga, maka Allah dan para malaikat akan menyambut kedatangan daripada setiap penjuru syurga ni, lalu diucapkan salam. Salamun alaikum bima sabartum. Kak, dah apa Kak? Betul. Lagi dok lagi tu dia nak. Nama siapa? Dah apa Kak, sungguh. Ni memeh. Ni nak guna gelas pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Famous adik Dah kacang pun nak jadi famous benarnya nak duduk bawah, tiba-tiba duduk atas. Puan tolong bagi sian dia. Dah apa. Okey, baiklah. Saya nak cerita satu kisah. Ada seorang mai jumpa saya, dia cikgu. Masa saya kerja perundingan rumah dulu, rumah tangga, saya duduk jabat agama, saya tak boleh lari. Sekarang ni saya lari kalau orang nak main jumpa. Bukan sombong
Sebab dok dah. Dulu kerja duduk dalam pejabat pagi sampai petang, dok boleh lari. Walaupun rasa dok urut kerana pun, sebab tugas mendengar masalah orang. Dan ramai pekerja yang kerja sebagai perunding cara kat Jabatan Agama jadi tekanan perasaan. Pesang, sakit. Sebab apa? Bayanglah mokcik. Kalau hari-hari orang mari cari nak cerita masalah, agak-agak mokcik lari dok pergi pindah lain. Daklah pindah, cuma bang, tubik lah belum je mari. Sebab apa? Kalau hari-hari orang mari cerita masalah, sakit kepala. Tapi orang kerja Jabat Agama bukan setiap hari lebih kurang 5-6. Oh, makasih we tisu, nampak peluh minyak molek tau. Gitu hilang dah lah bedok. Okey. Jadi nak sebutnya, masa saya kerja, Allah sebenarnya nak didik tarbiyah saya. Supaya saya belajar tentang banyak perkara tentang masalah hidup. Kalau pengalaman sendiri tak banyak, tapi saya belajar daripada pengalaman orang lain. Sehari 4, 5, 6 buat mari cerita. Macam-macam, parok-parok cerita. Lepas tu saya bila petang orang akan tanya pula saya, Ustazah, cerita saya tak sedih kan? Saya kata, sedih, cerita puan memang sedih. Muka Ustazah macam tak sedih. Kita sampai tahap tak ada perasaan dah. Bukan tak siang, tapi letih ngak dah. Kalau pagi sampai petang, kita duk cerita masalah orang. Bila sesasa, buat nunggu. Kita dah boleh siang orang nunggu, kita pun dengar sampai petang. Mepeh balik rumah. Penat otak lebih penat daripada penat badan. Kalau badan peluh tu lain, tapi dengar masalah. Ada wak mari sakit, wak mari sihir, macam-macam. Sebab itu kami pun di rumah tangga ni memang kena ada ruqyah, kena ada pendinding. Sebab kadang dia buat masa tu juga. Ya dok sedar, ya histeria, macam-macam lah. Wak mari ugut tu dak pelik lah. Suami letak pistol atas meja. Nak ugut lah tu. Nak marah ke kita. Telefon maki hamun tu biasa. Ustazah, jumpa kat Padang Mahsyar. Ya cik, kita akan jumpa dah ke? Saya akan tuntut apa yang Ustazah ajar isi saya ni. Wak ugut nak buat maksudnya ancaman-ancaman. Sebab apa? Bila isteri dia mari jumpa, kita cerita hak isteri. Suami nak marah. Sebab selama ni isteri kena dera ni, kena sepak terajang ni, tak berani nak bersuara. Tak berani nak pergi buat report polis. Kita buat tolong dia sampai dia buat report polis. Macam-macam lah pengalaman Allah beri. Mahal sangat, berharga sangat pengalaman tu. Selama lebih kurang 4 tahun, saya sebagai ketua unit runding cara KK, VIP, KK Hardcore. Antara cerita yang saya jadikan pengajaran dalam hidup saya. Adalah seorang muslimat ni, cikgu puang. Dia mari jumpa, dia kata, Ustazah, saya nak minta fasah. Saya kata, sebab apa cikgu? Nikah dah 30 tahun. Kita kan suruh isi borang. Saya nampaklah nikah dekat 30 tahun usia perkahwinan. Anak ada 8 orang. Suami pun kerja besar, gaji molek. Semua tu kena isi belaka. Latar belakang penting untuk kita tahu klien ni. Kerja pun comel cikgu, bapa cikgu nak cerai dengan suami. Biasanya kita ingat ada orang lain. Tapi dia kata, Ustazah, saya nak cari ketenangan hidup. Saya sepanjang perkahwinan, saya didera. Mental, fizikal, seksual semua. Saya kata, kena dera macam mana? Kita tak bayang kita teruk kan ni? Ustazah, dah 3 kali dah gugur sebab kena pijak dengan suami. Ngandung 3 bulan, 4 bulan, suami sepak terajam, pijak perut sampai gugur. Lepas tu dia tanya saya balik, Ustazah ingat tak dulu adalah satu kes heboh satu Malaysia. Tu saya lah tu. Saya masa tu buat report polis sebab saya gugur. Tapi tiba-tiba ada pihak yang bocorkan rahsia. Saya malu nak jumpa semua orang sebab orang tahu saya. Tapi lepas tu saya kena lagi 2-3 kali lagi gugur sebab kena pijak. Tapi lepas tu saya trauma, saya tak cerita pada siapa-siapa. Dan hari ni saya mari bukan sebab saya ni tak boleh teruskan dah, tapi saya nak cari ketenangan hidup. Lepas tu dia cerita lagi, sepak terajam tu biasa. Ada ketikanya suami ni tarik kepala ni, kepala bawah. Waktu orang tarik eret kepala turun tangga. Tarik. Jiru minyak nak bakar. Lepas tu badan ni lebang, pecah situ pecah sini biasa. Kalau balau sikit nak marah, tidur luar rumah. Sampai saya tak sempat Ustazah nak tutup aurat semua. Jadi jiran lalu nampak saya tidur kesejukan daripada malam sampai pagi. Kita kalau kena tidur luar bilik pun rasa hati ingat dah. Ngajuk tak mau masak dah. Ni kena tidur luar rumah, suami kunci pintu. Duduk kawasan Tamang. Orang lalu orang nampak dengan tak ada benda-benda tidur sampai pagi sejuk gitu lah.
Maksudnya dia kata ustazah 8 orang anak pun itu pun antara penderaan seksual yang suami saya buat dalam bentuk paksa dan sebagainya. Lepas tu saya tanya cikgu, apa cikgu bertahan sampai 30 tahun? Bila dia cerita tu saya nangis sebab dah. Teruk sangat ni. Dia bawa report doktor lah banyak. Bila dia kena teruk apa, ada pecah mata ke, ada pecah bibir ke, pergi ke klinik hospital, adalah report. Saya kata kenapa? Kenapa Kak boleh bertahan, cikgu boleh bertahan lama gini? Sebab apa? Saya bertahan sebab anak-anak. Ramai orang puan gini. Sebab anak-anak ustazah saya bertahan. Saya tanya berbaloi tak? Padang tak sebab anak-anak? Kata separuh anak saya sakit jiwa, sakit mental. Kena jumpa doktor sebab tekanan jiwa. Tengok mak kena dera sama. Separuh lagi ikut perangai ayah dia. Kasar, marah, maki hamun saya juga. Rupanya pengorbanan saya bertahan demi anak tu tidak berhasil. Lepas tu dia nangis, dia kata ustazah, sebab apa? Allah kata kalau orang yang dizalimi maka berdoa dia. Saya tak berhenti berdoa supaya suami saya berubah. Sebab apa ustazah? Kemudian dia kata ustazah, sebab apa? Saya ni tak pernah pun membuat, maksudnya dia kata saya tetap taat perintah Allah. Saya tanya apa kekuatan ustazah? Saya jaga solat, itulah kekuatan saya. Al-Quran adalah penawar hati saya. Dan dia pun menutup aurat dengan sempurna. Adakah Allah buat saya begini sebab Allah nak marah pada saya? Adakah Allah murka pada saya sampai Allah tak belah kasihan pada saya dengan Allah ubah suami saya? Kalaulah suami saya berubah hari ni, saya boleh maaf suami saya. Maksudnya walaupun dia teruk kena, dia tak berdendam dengan suami. Saya tanya macam mana puan boleh maafkan suami? Puan tak boleh tak berdendam? Ustazah, saya kenal suami saya. Dia mangsa dera mak ayah dia. Sebab tu tak pelik. Biasanya pendera akan melahirkan pendera yang lain. Mustahil kalau seorang ni dia dibesarkan dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, tiba-tiba dia jadi pendera. Dia tak mampu nak pukul orang lain. Tapi kalau dia dibesarkan dengan pukul maki hamun, memang anak ni esok bila besar dia akan pukul dan maki hamun balik. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu dia kata saya kesian sebenarnya. Sebab saya tahu suami saya ni mangsa dera. Sebab itu saya sentiasa bagi peluang. Tapi sekarang saya tak boleh biarkan dah. Umur saya dah 50 lebih. Saya dah tak kuat dah badan saya ni untuk sakit lagi. Lepas tu bila dia tanya apa hikmah kan, saya pun senyap, saya pun nak kata gana ni. Sebab dia rasa macam sia-sia ustazah 30 tahun sia-sia. Saya kata puan, dok sia-sia puan. Dok sia-sia. 30 tahun. Dan mudah-mudahan kerana itulah puan akan dipilih oleh Allah untuk masuk syurga. Saya sebut pasal syurga tu, dia pun angkat muka, dia pun lak mata. Ustazah, betul ke syurga Allah? Ustazah, biar betul syurga Allah. Saya kata saya tak boleh jamin. Tetapi ada janji Allah dalam Al-Quran. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kedudukan orang yang sabar ni bukanlah duduk di sama dengan manusia biasa, tapi akan duduk bersama dengan Allah. Allah sentiasa bersama dengan dia. Dan insya-Allah bersama juga dengan Allah di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya baca jugalah firman Allah tadi tu, yang dua tadi tu, salamun alaikum bima sabartum. Salam ini Allah akan ucap, para malaikat akan ucap bila orang sabar masuk. Hari ni mungkin puan rasa sangat tak berbaloi, puan rasa sedih. Tetapi di padang mahsyar kelak, mudah-mudahan kita akan berterima kasih kepada Allah di atas segala ujian yang pernah Allah beri di atas hidup kita. Jadi puan-puan, para muslimat sekalian, apapun ujian yang Allah beri dengan kasih sayang. Sebab apa kita kami tak dalam semayang? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus kalau ikut fikiran kita, kita nak senanglah hidup. Nak bahagia, nak tenang, nak mudah. Tetapi bila Allah dengar permintaan kita, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Maksud jalan yang lurus, nak jumpa syurga Allah. Jadi Allah makbulkan doa kita. Kejap diuji, kejap gitu, kejap jatuh, kejap bangun, kejap sehat, kejap sakit. Inilah jalan menuju ke syurga Allah, mudah-mudahan. Ada 10 minit lagi. Gitu 10 minit. Yelah nak dekat asar dah. Masing-masing nak main asar pula 10 minit. Masya Allah. Para muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahanlah apa yang kita duk cakap, kita duk cerita, waktu kita duk muhasabah ni, semuanya ini menjadikan kita serikan di ummah. Tiba-tiba sebut tajuk. Maksud serikan di ummah ni benda.
Bunyi tajuk tu hebat tau. Sri Kandi Ummah. Maksudnya pejuang ummah, pejuang wanita. Ada orang nampak ustazah ni pejuang. Lepas tu nampak pula isteri Tok Guru pejuang. Masya Allah. Kita nampaklah muslimat tadi AJK pejuang. Sebenarnya kita semua pejuang. Kita semua pejuang belaka. Ustazah, mokcik tak ada berjuang mana-mana. Mokcik jual kepek je. Berjuang buat kepek ada lah. Mokcik jual kepek buat apa? Cari rezeki. Rezeki untuk siapa? Untuk anak-anak. Anak-anak buat benda, dia belajar. Berjuanglah tu. Allahu Akbar. Kita semua adalah pemimpin. Kalau kita rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin. Kita pun rasa saya dak. Hadis ni tujukan kepada semua daripada kita. Kita semua Nabi kata adalah pemimpin. Kita akan ditanya akan kepimpinan kita. Allahu Akbar. Orang yang buat kepek, dia akan ditanya di atas pembuatan kerepek dia. Esok Allah akan tanya, sumber apa halal ke tak buat kepek tu? Guna bahan halal ke tak? Lepas tu jual kepek jujur ke tak? Takut kabur 1 kg, rupanya 800 gram je. Kita akan ditanya untuk setiap apa yang kita jadi pemimpin. Pemimpin buat kepek. Tak apa. Tapi saya nak sambung lagi hadis Nabi tu, Nabi sebut lagi. Setiap raja akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap rakyat akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap tuan akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap hamba akan ditanya kepimpinannya. Maksudnya bila sebut pasal pemimpin, hadis Nabi ni panjang lagi. Ada sambung lagi. Setiap lelaki atau suami akan ditanya akan kepimpinannya dalam rumah tangga. Dan setiap isteri, setiap wanita akan ditanya akan kepimpinannya. Allahu Akbar. Lepas tu ada beberapa pahan tanya, Ustazah, bukan ke pemimpin rumah tangga suami je? Kenapa tiba-tiba puang pula jadi pemimpin? Saya nak sebut, walaupun kita jadi perempuan, kita ada memimpin dalam hal-hal tertentu. Contohlah, bak lipat kain, siapa buat tokek? Puang ke lelaki, suami ke isteri? Saya nak sebut kat benda ni sebab ramai orang salah faham. Orang tak setuju, tak apa. Saya tak apa. Ada orang tak setuju, saya cakap gitu. Ada orang setuju, tak apa. Tapi saya nak sebut apa yang saya faham, apa yang saya rujuk guru saya, apa yang saya rujuk ustaz saya baca dan saya buat munakasyah sikit. Sebab ada suara yang pernah kata gini, kerja rumah tangga ni sebenarnya kerja lelaki semua. Pernah dengar tak ayat tu? Sebenarnya kerja-kerja rumah ni, bak kain, bak masak, bak ngemas, sebenarnya tugas orang lelaki. Orang puang ni cuma penolong je. Kalau tak mau buat tak apa. Oh, suka hati nak jadi orang puang. Lepas tu kerja benda ni orang puang. Dia goyang kaki ke dia buat benda? Allahu Akbar. Dalam bab pengurusan rumah tangga, kepimpinan dalam rumah tangga mengikut fitrah. Mengikut fitrah. Orang lelaki fitrahnya apa? Dia buat kerja yang kasar-kasar, buat berat-berat. Fitrah orang lelaki apa? Allah beri dia untuk cari nafkah. Fitrah orang lelaki apa? Untuk dia menyelamatkan ahli keluarga daripada api neraka Allah. Fitrah orang puang apa? Bak lipat kain orang puang kau lelaki lagi mahir. Orang puang pejam mata pun boleh. Ada saya tengok orang puang, saya pernah buat kursus ni. Kursus dihadiri oleh pasangan suami isteri yang dah nikah 30 tahun ke atas. Bukan 30 tahun ke atas, 20 tahun ke atas. Saya dah tahu kerajaan negeri Terengganu ada buat kedok, tapi kerajaan negeri Sembilan melalui Jabatan Agama, dia ada buat kursus pasca perkahwinan. Kursus ni kita buat iklan untuk pasangan yang dah kahwin 20 tahun ke atas. Wak mari mokcik, pokcik, wajib suami isteri. Kita 3 hari 2 malam dekat hotel, percuma. Oh, suka. Mari wak umur 60, 70, wak dok rok ketar-ketar dah. Lepas tu saya antara pecamah, saya jadi fesi juga. Antara aktiviti saya kata, bawa 3 lah baju puan, 3 pasang baju puan, 3 pasang baju lelaki. Lepas tu duduk dalam dewan, semua duduk congok atas latar. Lepas tu saya kata dalam tempoh 2 minit,
Mula-mula orang lelaki dulu lipat kain. Dia pun lipat. Lepas dah habis 2 minit, bergulung belaka. Besar kecil bergulung. Kita pun kata sekarang buat kembah balik. Buat balik kembah, kita panggil apa? Bahasa kita kembah, bahasa selerak balik. Lepas tu okey, puan pula lipat 2 minit 6 pasang baju. Orang puan lipat atas angin pun ada. Pam. Ni tak sampai 2 minit siap comel. Saya kata, wahai suami-suami, Pak Cik dah nikah 30 tahun dah, 20 tahun dah. Pak Cik nampak kerja ni macam mudah ya lipat kain. Tapi payah ke mudah? Payah ustazah, tak apalah dok lipat pun. Sebab itu kalau Pak Cik faham bukan mudah kerja ni, Pak Cik akan hargai isteri. Lepas tu kita ada buat aktiviti apa? Masak jepuk. Mula-mula suami masak, dok jadi belaka. Lembek lah, kerah lah gini. Jepuk 3 bahan je. Sekarang isi pak masak, comel rangup. Yang selama ni Pak Cik makan rasa sedap semua tu bukan mudah. Tapi buat dengan kasih sayang. Betul lah ustazah. Kalau dah buat diri dah rasa, dah faham. Lepas tu saya minta suami Pak Cik buat ketar dah lutut tu dah. Duduk belakang isteri masing-masing. Dia pun duduk belakang. Urut, isteri pun nangis. Bapa Mak Cik nangis? Sepanjang nikah ni kali pertama ustazah dia urut saya. Lepas tu suami kata, saya minta maaf banyak, tak pernah urut awak. Rupanya kerja rumah berat, bukan mudah. Nak kabarnya. Allahu Akbar. Sebab itu, kita lah awak mahir, bak nyapu. Orang lelaki kadang nyapu, macam tak nyapu. Kita kata nyapu dah ke? Dah. Macam tak nyapu macam sama. Sebab orang puang, dia nyapu, dia tunduk. Celah-celah tu pun dia korek belaka tubik. Kita nak tunjuk ni suami nyapu dak pandai. Kita nyapu, tengok bang banyak mana tubik. Dia kata tadi tak ada lagi. Tiba-tiba pula. Pasal lipat kain, jemur kain pun kita mahir kebah-kebah. Dia mungkin kalau jemur jadi, tapi gulung-gulung dia tak kebah macam kita. Nak sebutnya fitrah, buat kerja rumah tangga ni memang Allah beri kelebihan pada tangan puang. Sebab lembut, sebab teliti. Sebab itu jangan duk baloh lah kita kata ni kerja orang lelaki, benarnya kita tolong. Sebab apa? Kita pun pemimpin dalam rumah tangga kita, kita akan ditanya tentang tugas kita sebagai isteri, sebagai ibu. Tapi kalau ada orang lelaki buat juga, alhamdulillah. Sebab akhlak itu merupakan akhlak Nabi SAW. Tolong buat kerja rumah. Allahu Akbar. Maksudnya dia buat lebih daripada fitrah dia. Subhanallah, bila orang puang pula, tolong juga suami cari pendapatan contohnya. Subhanallah, tapi jangan mengungkit, jangan merungut. Saya belaka awak bayar awak. Mula merungut, suami tak reda, pergi keluar kerja tanpa reda suami. Takut bukan dapat pahala, dapat dosa. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah. Jadi kesimpulannya para wanita sekalian, kita adalah Sri Kandi, pejuang untuk posisi masing-masing. Jangan tengok orang lain, jangan nak deki dengan orang lain, jangan kelih orang lain. Balik rumah mikir, macam mana nak jadi cleaner yang terbaik. Macam mana nak jadi menteri. Dalam rumah kita menteri semua. Menteri kebersihan kita, menteri kewangan kita, menteri kesihatan kita, menteri keselamatan kita, menteri pelancongan kita, betul tak? Kita balik mikir macam mana nak jadi Sri Kandi dalam rumah kita. Nak jadi isteri yang terbaik. Jangan menggantungkan pada suami. Ustazah, kalau suami saya baik ah. Saya tak berapa baik sebab suami saya tak baik. Puan esok kalau masuk kubur, masuk dengan suami ke masing-masing? Masing-masing. Puan tak boleh jawab esok depan Allah, ya Allah aku jadi gini sebab suami. Ya Allah bapa aku gini. Tak boleh. Kita akan jawab dengan diri kita masing-masing. Jadi walaupun kita dalam keadaan diuji dengan suami, tapi kita tetap hormat taat dia, selagi mana dia tak suruh benda yang bertentangan agama, kita dapat pahala. Sebab kita bukan harapkan pahala daripada suami, yang kita harap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, alhamdulillah. Para muslimat sekalian, sebagai penutup saya nak baca 2 hadis sebagai penawar jiwa kita pada petang ini, iaitu ciri-ciri ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh tak ni? 5 minit lagi. Boleh 5 minit lagi. 8 pintu syurga. Syurga yang luasnya seperti langit dan bumi memiliki banyak pintu untuk dimasuki oleh orang yang layak dengannya.
Setiap pintu akan memanggil-manggil orang yang dikenali sebagai bakal ahlinya. Allahu Akbar. Pintu syurga akan panggil ahlinya. Setiap pintu ada ahlinya. Dan kita kena dengar molek sikit, takut kita tak ada ahli mana-mana pintu syurga. Ada orang ni di kalangan kita ni, dia tak baca lagi hadis ni. Dia kuat sabar. InsyaAllah dia dipanggil di kalangan as-sabirin. Ada pula di kalangan kita ni sabar kurang, tapi kuat zikir, kuat istighfar. Dia dikenali sebagai al-mustaghfirin, orang yang kuat beristighfar, minta ampun dengan Allah SWT. Ada di kalangan kita ni dok kuat sangat zikir, dok kuat sangat apa tadi tu? Sabar, tapi dia banyak baca Quran. Jadi dia dipanggil dengan kumpulan ahli Quran. Saya nak sebut benda, jalan ke syurga ni banyak. Bukannya sama belaka. Ada orang kuat bangun malam, tapi dia lemah baca Quran. Jadi orang bangun malam, jangan nak pilih orang baca Quran. Mu ni baca Quran banyak, tapi tahajud tak? Jangan. Sebab kita tak tahu kekuatan masing-masing. Jadi kita tengok kekuatan amalan kita, istiqamah dengan amalan tersebut, jaga molek. Okey. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Faman kana min ahli salah, du'iya min babis salah, wa man kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli sadaqah, du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli siyam, du'iya min babis siyam, wa babir rayyan." Sadaqah Rasulullah SAW. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang ahli salat, maka ia akan diseru dari pintu salat. Barang siapa yang ahli jihad, bukan jihad di padang di medan perang saja ya. Zaman sekarang jihad di medan politik contohnya, di medan pemerintahan contohnya. Sebagai pemimpin, kita semua berjihad belaka, jihad masing-masing. Ada 3 jihad lah yang masyhur di akhir zaman ni. Pertama, jihad di medan perang. Yang kedua, jihad di medan ilmu. Yang ketiga, jihad di medan harta. Maksudnya dia bekerja keras apa? Cari harta, cari kekayaan, akhirnya dia belanjakan semula ke jalan perjuangan agama Allah. Semua ni jihad belaka. Kita tak boleh tengok orang sibuk nega. Mu ni sibuk nega, bila nak berjuang? Padahal kita dah tahu hasil dia nega, dia masuk tabung tu, dia masuk tabung ni, dia hantar Syria, dia hantar Palestin. Sebab apa? Kalau dia tak tupun nega, macam mana perniagaan nak berkembang? Jadi kita jangan pandang lekeh setiap jihad. Ada jihad di medan perang ataupun sebagai pejuang. Ada jihad di medan ilmu, kerja dia pergi mengajar, kerja dia belajar sampai sana sampai sini, itu pun jihad. Kemudian jihad yang ketiga di medan ekonomi. Subhanallah. Okey, hadis Nabi SAW, siapa yang ahli jihad akan diseru daripada pintu jihad. Siapa yang ahli sedekah akan diseru daripada pintu sedekah. Dan sesiapa yang ahli puasa akan diseru daripada pintu puasa dan pintu ar-rayyan. Subhanallah, Allahu Akbar. Bapa, biar air. You nak air? Oh, nak tidur. Okey, sikit lagi Kak. Beberapa hadis lain menyebut bahawa bilangan pintu syurga itu ada 8 pintu. Hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang terakhir dah ni, lepas tu saya nak tutup. Mungkin Kak ni boleh dukung belakang tu. Kita boleh salam Kak, jangan bimbang. Mungkin Kak nak ambil gambar. Kita faham tu? Kejap lagi kita ni. Subhanallah. Anak saya gitu juga. Kalau lama-lama, lebih kurang je budak-budak yang ngatuk. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu aw fayusbiru alwudu summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimat sekalian, buka mata je. Ni kita semua nak masuk syurga ni. Yang tadi saya dah baca dah. Ada 4 tadi tu. Ada orang masuk syurga dengan sebagai ahli salat. Ada masuk syurga dengan ahli jihad. Ada masuk syurga dengan ahli sedekah. Dan ada orang masuk syurga sebab dia suka puasa. Dia ahli siam. Bukan puasa Ramadan saja, puasa sunat pun dia suka.
Dan untuk hadis ini saya nak sebutkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang daripada kamu mengambil wuduk dengan sempurna lalu berkata, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Ia akan masuk dari mana-mana pintu yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Saya ulang lagi sekali, siapa yang jaga amalan ni, Allah akan buka 8 pintu syurga untuk dia dan dia diberi pilihan untuk masuk mana-mana pintu. Dan mestilah kita nak masuk pintu, nak ke syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nabi kata, tidaklah salah seorang daripada kamu mengambil wuduk dengan sempurna lalu berkata, baca doa lepas wuduk tu jangan tinggal. Lepas wuduk, saya peringat diri saya dan semua. Sebab ramai orang dah tinggalkan bacaan doa lepas wuduk. Bacaan doa lepas wuduk ni adalah daripada sumber hadis Nabi yang sahih. Hadis ini riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Kita kena baca apa? Ramai-ramai baca doa lepas wuduk kan? Baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadakas salihin. Allahu Akbar. Kita tambah hak. Tapi hadis Nabi ni cukup sekadar Abdullah wa rasuluh. Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Nabi kata akan dibuka 8 pintu syurga dan dia diberi peluang untuk masuk mana-mana pintu syurga. Kenapa saya nak sangat baca hadis yang kedua? Saya nak sebut orang puang hari ini lama tak sempurna wuduknya. Pertama sebab dia tak jaga bab bersuci. Dia ambil wuduk tapi dia tak bersih bahagian bawah. Sedangkan bahagian bawah orang puang, dia ada keluar air mazi, air wadi, air mani. Saya bimbang ramai budak puang muda kita hari ni nak mayang je, tak kita tandah dulu cuci bahagian bawah. Sedangkan air mazi keluar bila terangsang, air wadi keluar bila penat, apa yang kita panggil keputihan, semua itu najis, ambil wuduk pun tak sah. Mayang pun jadi tak sah. Yang kedua, orang puang hari ni ada ujian apa, semua nak comel belaka. Dia tepek lah foundation, dia tepek lah bedak, dia tepek make up macam-macam. Akhirnya bila ambil wuduk, tak sampai ke kulit. Sebab tu kalau siapa yang rasa ustazah dok ni kena pakai juga. Kalau dok kusang sangat tak apalah. Nak pakai nipi-nipi, tapi lepas ambil wuduk silalah ambil tisu, cuba gonyok. Kalau ada lagi coklat masuknya dok sampai lagi ke kulit. Jadi macam mana ustazah? Cucilah muka bersih-bersih. Kalau nak tubik rumah, nak jumpa manusia boleh bersih, boleh buat comel, nak jumpa Allah bak apa tak boleh comel. Allahu Akbar. Saya bimbang kita duduk ambil wuduk, duduk semayang. Duduk rasalah semayang kita sah. Rupanya di akhirat kelak. Takut semayang kita kosong. Sebab apa? Bak wuduk pun tak lepas dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat manfaat. Saya minta maaf salah dan silap. Para muslimat sekalian, minta maaf kepada Cik Ngah. Subhanallah. Terima kasih banyak Cik Ngah. Nanti Cik Ngah naik deh. Bukan saya lah turun jumpa Cik Ngah. Cuma naik ni ada orang nak ambil gambar kau dengan Cik Ngah ha. Kita bukan mudah kau nak jumpa Cik Ngah, betul tak? Orang marang, kita sayang tok guru kita sayang juga isteri tok guru kita. Orang paling utama jadi penyokong perjuangan, pendokong perjuangan suami. Masya-Allah, Allahu Akbar. InsyaAllah kita menjadi orang yang mencintai Rasulullah. Dan orang yang mencintai Rasulullah iaitu di kalangan para alim ulama. Sebab itu Nabi sebut, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kalau hidup kita cinta para alim ulama, insya-Allah kita akan bersama dengan para alim ulama di padang mahsyar kelak. Insya-Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi saya nak sebut, saya sayang mokcik-mokcik, ibu-ibu, muslimat sekalian kerana Allah, kerana Rasulullah. Sayang sungguh-sungguh daripada hati, tak ada kepentingan apa-apa. Sebab itu kita jagalah akhlak kita, jaga aurat kita mokcik-mokcik, para muslimat sekalian. Tutup seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Belajarlah tutup aurat yang sempurna sebelum kita mati, baru tutup aurat sempurna nampak muka je. Masa tu janganlah kita tutup aurat sempurna bila saat mati, sebab masa tu dah tak ada guna lagi dah.
Jadi yang berguna tutup aurat adalah ketika waktu hidup kita. Setiap kali kita keluar rumah tutup aurat 8 jam. 8 jam dicatat pahala. Kalau 8 jam tutup aurat, 8 jam pula dicatat dosa. Allahu Akbar. Jadi jaga aurat, jaga pergaulan kita insya-Allah, jaga solat, jaga wuduk dan sebagainya. I love you all so much. Dengar tu orang mak, I love you too. I love you more. Dah reti dah nak balas. I love you much more. Saya belajar dua orang kau lah, saya dah reti mana kau. Sekian, insya-Allah jumpa lagi ibu-ibu para muslimat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.